Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Wa qala aidan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamu dimuliakan tuan imam, pengurusi masjid, AJK masjid, surau, semua ahli qaryah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah sekalian. Pertamanya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan taufik dan hidayah kepada saya dan tuan-tuan. Pertama, kita dapat mendirikan agama. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imadduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang mendirikan semayang, dia telah mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan semayang, dia telah meruntuhkan agama. Jadi kita syukur pada Allah pada malam ni. Allah pilih kita, Allah takdirkan kita pada malam ni menjadi satu orang yang taat kepada Allah dan menjadi orang yang mendukung mendirikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara maghrib dan isyak ni kita duduk-duduk. Sebenarnya nak duduk apa? So duduk kita nak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ada banyak kelebihan dia, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa haffazhumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallaha fi man indah. Tidaklah duduk-duduk orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala illa haffazhumul malaikah, melainkan malaikat mengerumuninya. Kalau Allah Taala buka mata kasyaf kita, buka hijab ni kan, maka nescaya insya-Allah kita pingsan. Sebab apa? Tak pernah tengok makhluk yang bernama malaikat. Malaikat ni makhluk yang sangat-sangat kuat, yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat ramai, yang sangat-sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk yang mulia di kalangan para makhluk. Di antara makhluk yang mulia iaitu makhluk yang bernama malaikat. Dan malaikat akan bersama orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Illa hafazhumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah. Dan majlis kita pada malam ini insya-Allah dipayungi, dinaungi dengan rahmat Allah. Sekiranya matilah kita pada malam ni, mati dalam majlis ni, mati kita sebagai husnul khatimah. Mati kita mati yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyirhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah taala turunkan sakinah
Bagi orang yang duduk dalam majlis ni, Allah beri dia sakinah, tenang, lain dah tak fikir lagi dah. Dia hanya fikir Allah, kan? Apa semua dah tak fikir. Ni Allah Taala beri sakinah, ketenangan. Walaupun di luar sana macam-macam perkara yang berlaku, tetapi Allah SWT beri ketenangan bagi orang yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Memang benar dah. Sebab kenapa? Sebab dalam Quran ada mengatakan, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingati Allah, hati itu akan menjadi tenang. Dan yang besar lagi, wa zakarallaha fi man 'indah, dan Allah Taala akan menyebut-nyebut nama orang yang duduk di dalam majlis ini. Sedangkan nama kita apabila disebut oleh pembesar-pembesar di tempat kita pun kita berbangga, apatah lagi pemilik semesta alam ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut nama kita secara detail, dan mak ayah kita sekali disebut dalam majlis ini, dan di akhir majlis ini Allah Taala beri pengampunan kepada kita dan kepada ibu bapa kita sekali. Besarnya fadilat apabila seorang itu dia hendak nak dekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara maghrib dan isyak ni sebenarnya bukan nak ceramah hebat-hebat mana. Sebenarnya hari ini nak duduk-duduk fikir. Kita nak duduk-duduk fikir antara maghrib dengan isyak. Sebenarnya fikir ni, apabila kita gunakan fikir kita dengan betul, ia akan dapat manfaat yang sangat banyak. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatafakkaru sa'ah khairum min ibadati 70 sanah. Berfikir sesaat itu lebih baik daripada beribadat 70 tahun. Banyak lagi dah hadis yang lain. Apabila satu orang dia fikir dengan betul, dia gunakan nikmat yang Allah Ta'ala beri dia, akal, fikiran dia letakkan di tempat yang betul, digunakan tempat yang betul, maka dengan fikir sesaat Allah Ta'ala akan beri pahala 70 tahun ibadat. Sebenarnya lebih lagi. Sebenarnya lebih lagi Allah boleh bagi. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala boleh perbuat apa yang Allah nak. Tetapi di sini ada janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah hari ini pada malam ni insya-Allah kita sama-sama kita nak fikir. Apa yang kita nak fikir? Pertama sekali, tidak ada perkara yang lebih penting. Tidak ada perkara yang lebih penting melebihi perkara agama. Tidak ada perkara kat dunia yang lebih penting melebihi perkara agama. Allah jadikan 7 petala langit, 7 petala bumi ini adalah semata-mata dengan sebab masalah agama. Dan Allah jadikan di antara keduanya, langit dan bumi ni, dan barang yang ada dalam ni sebenarnya adalah atas maksud agama. Ni kerana masalah agama. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bermacam-macam hal keadaan. Ada yang keadaan senang. Keadaan senang ni Allah jadi, sebenarnya ini bukan kerana apa, ini adalah kerana semata-mata kerana agama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kesusahan. Allah sebenarnya Allah Taala yang berkehendak memang nak jadikan kesusahan ni sebenarnya kerana apa? Kerana masalah agama. Sebenarnya Allah nak uji siapakah makhluk-makhluk yang Allah ciptakan ni, siapakah di antara mereka, khususnya manusia dan jin ni, siapakah yang di antara mereka ini yang terlebih baik agama dia, yang terlebih baik buat amal agama. Allah jadikan kesusahan, sebenarnya Allah Ta'ala ingin menguji siapakah di antara hamba dia yang ditimpa kesusahan, dia dapat mengamalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan sabar dan menerima segala ujian yang Allah Ta'ala beri. Dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kesenangan. Kesenangan itu sebenarnya adalah ujian. Ujian, Allah nak menguji apakah hamba dia apabila diberi kesenangan, apakah dalam keadaan senang dia tu dia dapat mengamalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan satu alim dan satu orang jahil. Sebenarnya Allah nak menguji siapakah di antara orang alim ini dia dapat mengamalkan agama dengan mengajarkan agama itu kepada yang si jahil. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan jahil. Ini kehendak Allah. Allah yang jadikan makhluk yang bernama jahil ni, Allah yang jadikan juga
Sebenarnya apabila Allah Ta'ala nak uji siapakah di antara penjahil-penjahil ini ingin mengamalkan agama dengan belajar kepada si alim tadi. Kan? Sebenarnya ini semua adalah ujian, dan sebahagian Allah Ta'ala bagi golongan atasan-atasan, sebahagian Allah jadikan golongan bawahan-bawahan. Tujuan apa? Tujuan Allah SWT nak menguji golongan atasan-atasan, golongan raja-raja, golongan bawahan-bawahan, golongan rakyat-rakyat. Sebenarnya Allah SWT nak menguji siapakah di antara raja-raja yang ingin mengamalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia sebagai raja mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dan begitu juga golongan rakyat, begitu juga Allah Taala jadikan golongan sebagai golongan rakyat biasa. Posisi dia sebagai rakyat biasa. Sebenarnya ini jugalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dia dalam golongan posisi dia sebagai rakyat biasa, adakah dia nak mengamalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak? Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan satu golongan yang kaya dan satu golongan yang miskin. Sebenarnya Allah Ta'ala jadikan golongan yang kaya itu sebenarnya bukanlah semata-mata dia kaya saja. Sebenarnya Allah Ta'ala nak menguji apakah dalam keadaan dia kaya, dia dapat mengamalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan dia menginfakkan hartanya bersesuaian dengan tertib yang Allah telah tertibkan dalam hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan orang yang miskin, Allah jadikan golongan miskin, Allah yang berkehendak untuk jadikan golongan yang miskin ni. Sebenarnya apa? Sebenarnya tujuannya Allah Ta'ala nak menguji siapakah di antara orang yang miskin ini, siapakah di antara mereka yang benar-benar ingin mengamalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan posisi dia sebagai orang miskin. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, keadaan-keadaan ni Allah yang jadikan. Keadaan-keadaan di sekeliling kita, apa yang kita lihat sekarang ni, semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang jadikan. Jadi janganlah kita berangan-angan untuk membuat satu dunia. Janganlah kita berangan-angan bercita-cita untuk membuat satu dunia yang tidak ada masalah. Itu sekali-kali tidak akan terjadi. Sebab kenapa? Sebab Allah berkeinginan untuk menguji siapakah di antara hamba-Nya yang benar-benar nak jadi kekasih Allah. Ini tujuan Allah jadikan kita sebenarnya. Bermacam-macam ragam. Ada hikmat dia. Segala keadaan yang Allah jadikan di hadapan mata kita sebenarnya, inilah nak bagi tahu pada kita betapa pentingnya agama dalam kehidupan seseorang itu. Begitu juga Allah Ta'ala jadikan akhirat. Allah jadikan akhirat sebenarnya bukanlah sebab apa? Sebab dengan masalah agama itulah Allah jadikan akhirat. Allah Ta'ala nak tengok siapa di antara hamba dia betul-betul dia nak jadi kekasih Allah. Kalau dia amalkan agama, dia redha atas apa yang Allah Ta'ala beri pada dia, dia redha dengan seadanya, maka dia akan mendapat balasan di akhirat. Dia akan mendapat balasan ganjaran. Balasan ni khusus untuk orang yang beriman. Orang kafir, orang yang tak beriman, dia tak panggil hari balasan. Dia tak panggil darul jaza, bukan dipanggil tempat pembalasan. Tetapi untuk orang kafir, untuk orang pendosa, dipanggil hari pengadilan. Hari pengadilan. Allah Ta'ala nak mengadili di atas nikmat-nikmat yang Allah telah beri pada si pendosa ataupun yang telah ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk orang beriman, Allah Ta'ala sediakan tempat-tempat yang indah-indah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah tahu dah betapa pentingnya agama dalam kehidupan kita. Kita pun dah tahu dah, orang yang datang surau ni lebih-lebih kita dah tahu dah. Sebab apa datang surau dah tahu, sebab pentingnya agama. Sebab pentingnya agama datang surau. Sebab apa? Tahu penting agama. Apabila seorang tu dah tahu penting agama, usaha atas agama lebih pun penting lagi. Agama penting, usaha atas agama lebih pun penting lagi. Macam satu orang, dia makan nasi, padi bagi dia rasa pun penting. Tapi usaha atas padi lebih pun penting lagi. Kalau tak ada orang yang usaha atas padi,
apa yang terjadi pada masa akan datang. Kan? Padi tak dapat dihasilkan sebab apa? Tidak ada usaha atas padi. Begitu juga agama kita rasa penting, usaha atas perkara itu penting lagi. Sebab tu hari ini kita dituntut usaha atas agama. Bagaimana kita nak usaha atas agama? Pertama sekali, apakah perkara yang penting dalam agama? Iaitu pertama sekali adalah usuluddin, tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena luruskan keyakinan kita betul pada Allah. Apabila yakin kita betul pada Allah Subhanahu wa taala, maka agama akan jadi mudah bagi kita untuk mengamalkan. Islam adalah amalan daripada kesinambungan iman itu. Kan? Orang beriman, insya-Allah Islam, orang Islam belum tentu beriman. Sebab tu penting pada hari ini kita kena tahu perkara yang pertama sekali yang kita perlu usahakan adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hari ini kita nak meyakini 100% mengaku dalam hati, bukan tahu saja. Bukan tahu tapi tak mengaku. Tahu tapi tak mengaku, dia jadi macam orang munafik. Orang munafik dia tahu Nabi. Dia beriman, dia tahu Nabi, dia tahu sangat Nabi tu perangai dia macam mana, akhlak dia siapa, dan dia tu siapa Nabi, memang dia tahu. Tapi dalam hati dia tidak ada keimanan pada Allah SWT. Dia berlakon saja. Dia tak mengaku. Seperti mana Allah cerita dalam suratul Baqarah. Kan Allah cerita apa? Wa iza lakul lazina amanu qalu amanna. Apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, mereka berkata, kan, bahawa kami beriman. Kan? Kami beriman. Kami ni orang beriman ni. Jumpa orang beriman, aku beriman. Sama-sama kita orang beriman. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka berjumpa dengan syaitan-syaitan mereka, jumpa dengan kroni-kroni mereka, mereka berkata apa? Inni ma'akum, sesungguhnya aku ni bersama dengan kamu. Habis tadi kau dengar orang Islam, innama nahnu mustahzi'un, kami cuma mempersenda-sendakan je. Saja je campur, sebenarnya dalam hati kami tak ada pun. Ni orang yang tak mengaku. Amal-amal Islam. Dia amal-amal Islam. Kalau semayang, memang semayang saf yang pertama. Tengok, memang dahsyat. Tapi tak menidakkan orang yang sama ni. Jangan pula lari lepas tu saf pertama. Bukan tu maksudnya. Tapi nak menceritakan tentang hal orang yang munafik. Dia mengamalkan agama Islam, tapi dalam hatinya tidak ada Islam. Dia menzahirkan. Dia buat amal zahir. Sebab tu dia buat amal dengan keadaan malas. Allah ceritakan lagi, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila mereka mendirikan semayang, mereka mendirikan semayang dengan malas. Kerana apa? Yura'unan nas, kerana mereka memperlihatkan kepada selain daripada Allah, melihatkan kepada manusia. Sebab tu sebab tu Nabi SAW mengatakan, apakah itu iman? Iman itu ikhlas. Sebab apabila kita buat satu pekerjaan agama tanpa ada keikhlasan daripada Allah SWT, itu dipanggil riak. Riak termasuk dalam syirik asghar, syirik yang kecil. Iman, semua amal kita dibinasakan dengan sebab ada amalan riak tadi. Sebab itulah untuk menghilangkan segala masalah perkara ni, pertama sekali iman perlu dibetulkan. Setiap masa dan keadaan apa yang kita telah pelajari daripada tuan-tuan guru kita, macam-macam guru tauhid kita belajar dah masuk tauhid, lepas tu tasawuf pula, lepas tu belajar pula kita ikam. Sebenarnya di manakah amal kita? Di dalam pembelajaran kita, di manakah kita punya amal yang kita ambil pengetahuan daripada guru-guru yang mengajar kepada kita, di manakah amal dia sebenarnya? Hakikatnya mana? Sebab itulah pada hari ini sama-sama kita duduk fikir bagaimana kita usahakan setiap masa keadaan sentiasa kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang berkuasa, makhluk langsung tak boleh buat apa-apa. Yang bagi manfaat, yang bagi mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang jadikan siang, yang jadikan malam Allah. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan siang kepada malam dan malam kepada siang. Wa tukhrijul hayya minal mait. Dialah yang mengeluarkan satu benda yang hidup daripada yang mati. Wa tukhrijul maita minal hayy, dan dialah mematikan daripada benda yang hidup. Allah Subhanahu wa taala.
Sebab tu zikir tu kita amalkan di waktu pagi dan di waktu tenggelam matahari, iaitu waktu maghrib, subuh sekali, maghrib sekali. Diletakkan sebagai satu amalan istiqamah supaya kita jaga. Sebab kenapa? Di dalamnya ada kalimat tauhid. Di dalam ayat tersebut mengandungi ayat-ayat yang membesarkan Allah. Sebab tu pada hari ini kita kena cerita tentang kehebatan Allah, sehinggalah datang keyakinan kita betul pada Allah SWT, dan kita menyelesaikan masalah kita dengan tawajuh pada Allah. Tapi hari ini berapa banyak kita selesaikan masalah kita dengan pemikiran kita sendiri? Banyak hari ini kita selesaikan, kita rasa kita yang boleh selesaikan masalah. Sebenarnya tidak. Sebenarnya yang selesaikan masalah kita adalah Allah. Kita ni hanya apa? Perasan. Kita ni perasan. Taman ni banyak berangan-angan. Perasan, kita rasa kita yang selesaikan masalah kita. Sebenarnya yang selesaikan masalah kita bukan kita, adalah Allah. Tidak ada kehendak pun bagi kita. Seorang pun tak punya kehendak. Allah Ta'ala bagi tahu, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidak adalah seorang itu mempunyai kehendak illa ayyasha Allah rabbul alamin, melainkan semua kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mentadbir sekalian alam ini. Jadi kita ni apa? Kita sebenarnya sedang melakonkan apa yang Allah telah takdir pada kita. Sebab tu Allah Ta'ala beri kita jalan ikhtiar pun yang tak boleh bagi bekas. Ikhtiar kita ni, ikhtiar ni, nak usaha atas iman ni, nak usahakan masukkan kita apa-apa segala amalan kita ni, ikhtiar kita sebenarnya. Ikhtiar inilah satu usaha sebenarnya, satu usaha yang tak boleh bagi bekas sebenarnya. Sebab tu apabila kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita diletakkan dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena syukur pada Allah. Apa makna syukur? Syukran, terima kasih. Tu syukur. Terima kasih. Kita nak kena buat amal sungguh-sungguh. Apa tanda terima kasih? Kita mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh. Itu yang dipanggil takwa. Itu yang dipanggil takwa. Sebab apa? Dengan keimanan yang betul pada Allah, datang takwa dalam diri. Datang takut kepada Allah, tak ada benda lain yang takut melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan datang kerajinan, kesungguhan dalam mengamalkan agama. Sebab tu pada hari ini kita kena usahakan, perkara pertama pokok dia kena usahakan atas iman kita. Iman ni perlu diperkatakan. Iman ni perlu percakapan. Perlu dipercakapkan. Seperti mana Nabi SAW telah menyampaikan perkara ni kepada sahabat-sahabat. Sebelum di awal Islam lagi, di zaman Nabi SAW di Mekah lagi. Perkara pertama Nabi tak ajak sembahyang pun. Tak ada pun Nabi pergi jumpa Abu Lahab, Abu Jahal, jom sembahyang, tak ada. Nabi pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, jom sembahyang, tak ada. Tapi apa yang Nabi buat? Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ketahuilah, sembahlah kamu akan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Ucaplah kamu la ilaha illallah, pasti kamu akan berjaya. Nabi pujuk, Nabi cakap, Nabi pertama sekali yang Nabi buat adalah memperbetulkan percakapan. Sebab dalam Quran Allah Taala bagi tahu, ya ayuhan nas, ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bercakap. Ayat ni pakai qaulan sadida, qaulan. Qala yaqulu qaulan. Ngaji kalimah kan? Qala yaqulu qaulan, asal bercakap. Kita kena bercakap tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja kita belajar sifat 20, kita nak bahas mana sifat ma'ani, mana sifat maknawiyah, bukan mana sifat nafsiyah, bukan sekadar itu je kita nak belajar. Kita nak praktik dalam hati kita. Adakah kebesaran Allah yang kita faham, yang kita mengaji tentang sifat 20 yang wajib bagi Allah tu, ada tak masuk dalam hati ni? Ada tak dalam hati kita merasakan bahawa Allah tu wujud? Ada tak kita rasakan Allah tu wujud? Kita tak tahu Allah SWT sifat pertama sekali wujud, sifat nafsiyah. Ada tak masa dalam sekarang ni? Dan sehinggalah bila-bila wujud tak sifat wujud Allah Ta'ala ni dalam hati kita? Adakah kita merasakan Allah ni wujud setiap masa dan keadaan? Kita merasa dia wujud atau tidak? Ini punca pertama sekali. Dia kena percakapan. Dengan percakap ni dapat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulut yang paling dekat dengan telinga kita.
Bukan mulut orang lain. Kalau kita pergi jumpa orang pun, kalau saya pergi ceramah pun, kita bagi tazkirah pun, perkataan yang pertama sekali yang akan sampai adalah pada diri sendiri. Sebab tu cakap perkara yang paling berkesan lagi untuk mengubah keyakinan kita kepada Allah. Sebab tu disarankan suruh bercakap qaulan sadida. Dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan qaulan sadida yang dimaksudkan adalah berkata tentang kalimah tauhid. Apa jadi apabila kita cakap perkataan yang betul? Yuslih lakum a'malakum. Allah Ta'ala akan membaiki amal-amal kita dengan percakapan kita betul tadi. Allah baiki segala amal-amal kita. Malas semayang, rajin semayang. Malas baca Quran, rajin baca Quran. Malas zikir, jadi rajin zikir. Dengan sebab apa? Kita telah memperbetulkan percakapan kita. Percakapan kita adalah percakapan yang hak. Tak ada kita membesarkan selain daripada Allah. Kita sentiasa mencerita tentang kehebatan Allah. Allah sendiri suruh cerita wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan segala nikmat-nikmat aku kurniakan kepada kamu hendaklah kamu ceritakan. Kenapa kita tak ceritakan? Kenapa kita sibuk cerita tentang wah hebat orang ciptakan motosikal boleh jalan atas air. Hebatnya kereta api laju. Kan? Tengok hebatnya kereta api laju sampai 1000 lebih kelajuan di Madinah. Kereta api laju betul. Kan? Sekali sampai berapa jam je sampai di Madinah. Dia cerita pasal kehebatan. Kita cerita yang hebat lagi hebat, kenapa tak cerita tentang Nabi Sulaiman AS? Nabi Sulaiman AS memindahkan kerajaan Balqis daripada Yaman ke Palestin sekelip mata. Kenapa tak diceritakan? Allah cerita dalam Quran. Nabi Sulaiman AS diberi kelebihan yang luar biasa. Beliau boleh memindahkan kerajaan Balqis daripada Yaman ke Palestin dengan sekelip mata. Mana ada teknologi itu sekarang ni? Tak ada. Sebab tu nak kata teknologi canggih lagi zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Mana ada? Hari ni nak pindah rumah dekat Negeri Sembilan je yang ni pindah rumah, angkat rumah berlagu-lagu. Saya tengok video-video lama tu. Itu je ada. Angkat pindah pun tak jauh, depan tu sikit je. Kan? Depan tu sikit pun itu memakan ratusan orang untuk mengangkat sebuah rumah. Nabi Sulaiman alaihissalam sekelip mata memindahkan kerajaan Balqis. Sekelip mata. Dengan jarak yang jauh. Semua dengan izin Allah SWT. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam bagi tahu, ini bukan kejayaan. Ini bukan kejayaan aku. Hari ni orang nampak dia punya kerjaya tu kejayaan. Sebenarnya tidak. Nabi Sulaiman alaihissalam kata ini bukan kejayaan. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah anugerah daripada Tuhan aku. Allah Taala nak menguji aku, apakah aku syukur pada Allah, apakah aku kufur pada Allah Taala. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam dia sangat faham tentang apa yang berlaku di keadaan sekeliling dia. Dia dah nampak ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab tu iman perlu diusahakan. Hari-hari kita kena ubah percakapan dalam keluarga kita. Anak yang terdekat, ada ahli keluarga yang terdekat kita, anak beranak, suami isteri, anak-anak kita, jiran-jiran kita. Ini perkara yang hak yang kita kena sampaikan. Inilah perkara yang hak yang kita kena sampaikan. Bukan sekadar kita nak tengok dia ni susah, miskin dan sebagainya. Itu satu perkara juga. Tapi perkara yang hak adalah bagaimana kita nak tahu kestabilan keimanan seseorang. Terutama dalam keluarga kita. Anak-anak kita semua akan menuntuti kita besok. Atau isteri kita yang kita sayang, peluk, tidur siap malam. Tengok kanan muka dia je. Tengok kiri pun muka dia je lagi. Tetapi dia akan jadi permusuhan apabila kita tak tunaikan hak dia. Iaitu hak agama. Apabila kita tak sampaikan agama pada dia, besok akan berlaku. Allah cerita, yauma yafirul man umin akhi. Di mana hari di mana hari yang manusia dia lari daripada anak-anak dia, lari daripada sahabat-sahabat dia, lari daripada anak isteri dia. Sebab kenapa? Masing-masing nak tuntut hak. Masing-masing nak tuntut hak. Hak apa? Hak agama pertama sekali mereka akan tuntut. Bukan cakap dulu kau tak bagi duit kocek dulu. Tak diminta. Orang yang dulu yang tak diberi nafkah dulu pun dia akan lupa, dia tak minta nafkah tu pun. Dia tak minta nafkah tu pun dia akan minta agama. Semua lupa, semua akan cari apakah kelebihan agama. Mereka akan mencari.
Keadaan besok manusia perihal di akhirat besok, manusia akan mencari kebaikan-kebaikan. Walaupun sedikit ada, mereka akan kemukakan hanya ada kebaikan. Sebab tu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab perkara ni yang kita kena fikirkan. Ini perkara yang bermanfaat. Sebab itulah saya cakap, sebenarnya fikir sesaat ni bukannya 70 tahun ibadat sunat saja, bahkan lebih lagi. Sebab apa? Dia manfaat yang kekal. Nak dibandingkan dengan manfaat dunia ni sangat-sangat sedikit. Dunia tak ada apa-apa pun. Kita dah tahu sifat dunia ni, mula-mula baru, lama-lama kita pun tinggalkan dia. Mula-mula muda, kan? Lama-lama, tua. Dah tua, tu dia. Kita akan balik. Yang kita khawatiri sekarang ni, apakah kita balik besok di keadaan dekat alam akhirat besok, adakah kita menjadi satu orang berjaya ataupun tidak? Dan kita dah pastilah kita semua dah dihukum mati. Allah dah bagi tahu kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap benda yang bernyawa pasti akan merasai mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kami sempurnakan ganjaran-ganjaran, gaji-gaji pekerja-pekerja Allah Subhanahu Wa Taala ni, gaji-gaji, senang bahasa yang faham, gaji-gaji ni Allah Taala sempurnakan besok di yaumal qiyamah. Semayang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umrah kita, dakwah kita, apa semuanya, besok Allah Subhanahu Wa Taala akan balaskan di yaumal qiyamah, bukan dekat dunia ni. Dunia ni darul imtihan, dunia ni tempat ujian. Di akhirat darul jaza. Jadi Allah kata wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan aku akan sempurnakan segala ganjaran-ganjaran bagi hamba aku di yaumal qiyamah. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan berjayalah, bergembiralah bagi seseorang itu apabila dia dimasuk ke dalam syurga dan dijauhkan daripada api neraka. Dan Allah Taala beri peringatan, sesungguhnya dunia itu tidaklah kehidupan dunia ni kehidupan yang menipu daya, gurur. Benda yang menipu daya, tengok semua indah, kan? Tengok indah. Mula-mula dulu macam kita tengok dah banyak dah Allah ajar kita. Hikmat dia sekarang nampak rumah tersegam indah, rumah serambi kan, rumah ada tangga. Dulu memang itulah paling indah, cantik. Dah tiba tua itulah paling tak lawa lagi, paling tak suka. Sebab dah pun nak naik tangga, lutut sakit. Dulu sebelum tu tak nampak. Sebelum tu kata, wah inilah rumah. Mesti nak ada serambi, tangga naik, kan? Mesti nak ada. Dah masuk sekarang, dia pun hidup sampai sekarang. Serambi itulah paling dia punci Sebab apa? Nak naik tangga tak larat lagi. Inilah kehidupan dunia. Kehidupan dunia memang begitu. Mula-mula dia nampak indah. Sebenarnya kita ditipu dengan keindahan yang sebenarnya keindahan di akhirat. Besok kita semua insya-Allah kalau kita amalkan agama betul-betul, semuanya jadi pemimpin di akhirat, raja-raja di akhirat. Wa iza ra'aita samma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Pada ketika itu apabila perlihatkan nikmat-nikmat, nikmat-nikmat Allah, orang semua yang buat amal agama semua jadi raja-raja. Dan dia punya rumah istana dia, satu istana dia, satu bata diperbuat daripada emas, satu batu-bata dibuat pada perak. Hari ni kita nak beli beberapa gram emas pun sanggup kita menyekat makan kita untuk mendapat beberapa gram emas, yang akhirnya emas tu tak dapat pakai, waris kita yang dapat, kesian kita. Banyak begitu. Kan? Kumpul banyak-banyak harta, simpan, tak tahu untuk siapa dia simpan. Dia penat, susah payah, sanggup bangun pagi, panskat pagi-pagi semata-mata nak mengumpulkan emas tu tadi, kan? Akhir sekali emas dah banyak, mati dia. Apa manfaat emas tu? Tak dapat digunakan. Sebab itulah harta kita, apa harta kita? Harta kita apa yang kita belanjakan, itulah harta kita. Selagi mana kita tak pandai menggunakan harta kita akan jadi bala bagi diri kita. Sebab tu tuan-tuan yang Subhanahu Taala, untuk nak selesaikan masalah ini dengan jalan agama, tak ada jalan lain. Dengan kita merujuk balik kepada apakah undang-undang yang Allah telah aturkan kepada kita. Dan berlandasan kita nak laksanakan undang-undang tersebut, dia bergantung kepada keimanan seseorang. Sebab tu hari ini kita kena belajar selesaikan masalah kita dengan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kan yakin?
Apabila kita tawajuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan selesaikan masalah kita. Seperti mana Allah selesaikan masalah-masalah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kan? Sebab tu agama ni kita nak dapatkan perkara ni dia kena mujahadah. Dia kena susah payah. Mana ada benda datang dengan senang? Tak ada. Nak makan nasi goreng kampung. Macam sekarang nak makan nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung sama belacan. Biasa tu lah lauk dia kan. Nasi goreng kampung sama belacan, telur dadah. Kan sedap dengar tu kan. Nak dapatkan nasi goreng kampung sama belacan dan telur tadi pun susah payah. Tak boleh duduk-duduk sini nak dapat. Kena gerak juga. Dah ada nasi tu dekat depan. Nak kena jalan juga susah payah juga, jalan selangkah sampai 100 langkah baru boleh nampak nasi goreng. Itu pun dah nampak dah. Apa tak lagi benda yang sangat berharga. Sebab itulah Nabi orang yang paling disusahkan oleh Allah SWT ialah kekasih dia, iaitu para anbiya. Kan? Asyaddun nasi bala'al anbiya. Kan? Summa amsal. Kan? Orang yang paling disusahkan oleh Allah SWT iaitu para anbiya. Kemudian orang yang mulia mengikuti jejak langkah mereka. Siapa yang mengikut jejak langkah Nabi, dia memang akan menerima susah payah. Sebab agama ni susah payah. Sebab apa susah payah? Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Subul, Allah buka jalan. Siapa yang bermujahadah di jalan kami, bermujahadah dalam agama Allah SWT, kami akan buka ada subul, jalan-jalan. Jalan-jalan apa? Jalan-jalan menuju kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita cari. Apa sebenarnya kita cari kat dunia ni? Tak ada lain. Nak dapat keredaan Allah. Rezeki kita ni semua Allah dah tentukan dah. Kita usaha ni apa? Ni memang dah takdir dah. Jangan perasan kita buat ni semua Allah dah takdir dah diletakkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Kita tak ada apa-apa dah sebenarnya. Apa yang gerak kehendak kita ni Allah yang gerakkan, sebab tu kita kena syukur. Tinggal lagi kita nak fikir balik di atas nikmat-nikmat yang Allah bagi, jangan kita lupa tentang perjanjian kita dengan Allah. Sebab kita dah pernah buat perjanjian dulu dengan Allah di alam roh. Kita dah mengaku Allah ni Rabb dia. Mana sifat kehambaan? Ni boleh berapa minit lagi? Boleh? Beberapa minit? Ke cukup ke? Boleh jadi kita di mana sifat penghambaan? Penghambaan kita. Hari ni kita tak faham definisi hamba, abdun. Hari ni kan abdun. Sebenarnya kalau kita jadi abdun, jadi hamba, orang yang sangat mulia daripada orang yang sangat mulia di sisi Allah. Sebab apa saya cakap dia orang sangat mulia di sisi Allah? Kalau apabila kita jadi satu orang hamba, maka kita akan jadi mulia seperti mana Allah Taala sebut Nabi SAW dalam suratul Isra. Allah sebut apa? Subhanallazi asra bi 'abdihi. Allah tak bubuh Muhammad. Allah tak bubuh nama bi Muhammad, bin Nabi, bi Rasul, tapi Allah sebut bi 'abdihi dengan sifat abdun. Dengan sifat kehambaan. Abdun. Apa makna abdun ni? Hamba ni diri dia ni tak ada milikan. Diri dia tidak ada milikan. Macam mana tak ada milikan? Dia tak ada. Macam motor, motor di luar. Masing-masing mungkin ada motor, mungkin ada kereta. Motor tu, diri motor tu tak ada milikan. Kereta tu, diri kereta tak ada milikan. Habis apa buat? Dia akan tunggulah tuan dia. Siapa punya pemilik dia? Tuan dia. Dan sifat dia apa lagi? Orang hamba, dia kena patuh arahan tuan dia. Dia kena patuh arah tuan dia. Kalau tuan dia kata nak bawa motor tu, dia nak wheelie. Dia akan wheelie. Ikut tuan dia lah, tuan dia nak wheelie. Sekarang tuan nak wheelie, kena ikut wheelie. Kan? Kalau tuan dia kata nak belok kanan, dia kena belok kanan. Dia kena belok kanan. Dia patuh pada tuan dia. Dan dia tak sifat hamba, dia tak boleh buat sesuka hati dia tanpa pengetahuan daripada tuan dia. Ini sifat hamba. Macam kita ni hamba, kita ni tidak ada milikan. Diri kita adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada sedikit pun milikan sebenarnya. Tak ada pun. Kan? Lepas tu apa sifat hamba lagi? Kita tak ada milikan, maka kita kena ada sifat patuh. Apa yang Allah Taala perintahkan kepada kita, itu yang kita kena buat. Tetapi sekarang dah terbalik, jadi lawan tuan pula. Dia pula nak jadi tuan. Allah kata suruh solat, tak nak pula pergi solat. Kan? Allah kata jangan judi, sibuk nak judi. Allah kata jangan kau bohong, sibuk kau nak bohong. Kan?
Jadi ini dah tak panggil hamba dah ni. Ini dah panggil lawan toke. Dia panggil lawan toke. Kalau orang lawan toke apa? Dia akan dihukum. Macam satu orang dia dengan majikan dia. Majikan suruh datang pukul 8 panskat Ini tak masuk panskat merah. Masuk panskat merah. Balik panskat biru. Tahu tak? Masuk panskat merah, balik panskat biru. Masuk lambat, balik nak cepat. Balik tu sharp time. Pukul 4.30. Biru panskat dia. Tak ada overtime. Biru. Cemerlang balik dia. Tapi time masuk merah semua. Time masuk merah. Apa akibat dia? Akan datang dia akan diberi hukuman. Mungkin dia akan diberi warning letter pertama. Beri peluang. Allah begitu. Allah lebih lagi. Manusia ingat hari ni dia pemurah, boleh bagi peluang lagi. Kalau kamu tak berubah, saya buang. Allah Ta'ala lagi banyak peluang. Selagi mana hidup manusia ni, selagi itulah peluang kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita dah banyak dah buat kesalahan, kan? Walaupun kita tengok kisah Fir'aun laknatullah. Allah Ta'ala beri dia 9 kali peluang untuk taubat. 9 kali. Dah macam-macam dah. Belalang datang serang dia, katak datang serang, kan? Besok pagi dah cerita Allah dah tentu ketentuan dia tu, kan? Bangun-bangun pagi belagak lagi cakap, kau tengok aku dah selesaikan masalah, katak dah tak ada lagi. Dengan aku dia buat. Berapa banyak kali? 9 kali Allah Ta'ala beri peluang pada Fir'aun laknatullah. Punya sayangnya Allah SWT, orang yang paling memusuhi agama pun Allah Ta'ala beri peluang. Ini kan orang yang beriman pada Allah SWT. Takkanlah Allah Ta'ala tak bagi peluang. Inilah peluang dia. Masa yang Allah bagi ni sekarang ni. Ini masa. Sebab tu masa ni kalau kita tak pandai menggunakan, dia akan potong kita. Al-waqtu kal-saif. Waktu itu seumpama pedang. Sekiranya kamu tak memotongnya, dia akan memotong kamu. Jadi kita kena manfaatkan masa yang Allah beri pada kita. Masa pun sebenarnya tak boleh buat apa-apa pun. Masa ni pun makhluk. Sebab tu jangan yakin juga dengan masa. Sebab tu satu orang kata, kenapa kau tak nak taubat? Muda lagi. Masa tu muda lagi. Masa tu muda lagi. Belum tua. Tua kan pergi. Sampai tanya, kenapa kau tak pergi buat awal-awal ni? Dah sihat, harta ada. Kenapa tak pergi buat haji umrah ni? Muda lagi. Orang pergi haji tu dah tua je. Dia berkaitan dengan masa. Ini bahaya. Ini orang yang berkaitan dengan masa ni, Allah dah kira. Allah dah ceritakan tentang orang yang beriman dengan masa. Kafir dahri dipanggil, kan? Maka mereka kata apa? Wa ma yuhlikuna illa dahri. Tidak ada yang boleh membinasakan kami melainkan dengan masa. Allah rakamkan perkataan itu masuk dalam Quran supaya nak bagi tahu pada kita ni, orang yang beriman ni, jangan kamu yakin dengan masa tu. Jangan kamu yakin kamu ni ada masa. Kamu tahu ke? Malaikat Israel dah berapa kali ziarah dah. Cuma belum time lagi. Dah ziarah dah tadi. Tak tahu berapa hari ni, tak tahu berapa kali lah. Dia ziarah saya pun tak tahu berapa kali. Kan? Cuma tak tahu lagi. Tanda line merah belum keluar lagi. Signal belum keluar lagi. Dia tengok, belum lagi. Tengok, biru lagi. Jalan. Kan? Tak tahu. Wallahualam, kita pun tak tahu. Kita minta perlindungan supaya kalau kita mati dalam husnul khatimah. Ini yang kita nak usahakan. Supaya kita usahakan atas keimanan kita betul pada Allah. Tu yang kita nak. Apabila iman kita betul, amal akan jadi betul. Iman kita tak betul, amal jadi tak betul. Sebab itulah perlu kita perlu usahakan atas iman kita. Apabila iman kita diusahakan, iman ni tak diusahakan, dia akan menurun. Sebab tu Nabi kata, al-iman yazidu wa yanqus. Iman ini boleh bertambah dan berkurangan. Sebab tu ada hadis yang lain, Nabi menyarankan kepada sahabat, jaddidu imanakum, wahai sahabat-sahabatku, perbaharuilah iman kamu. Maka sahabat pun tanya, wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami nak memperbaharui iman kami? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyakkanlah kamu qaul la ilaha illallah. Bercakap tentang la ilaha illallah. Hadis ni kata qaula la ilaha illallah. Bercakap qaulan, bercakap tentang la ilaha illallah. Sebab tu kita kena lazimkan, kena biasakan lidah kita sentiasa menyebut tentang kehebatan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa memberi peringatan di antara satu sama lain. Apabila kita tak cerita pasal benda lain, dunia akan datang pada kita. Dunia yang paling bahaya sekali.
Apabila dunia dah bertapak dalam hati kita, maka hilang kehebatan Islam dalam diri kita. Iza azzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Bagi seorang tu, siapa daripada kalangan umat aku, dia membesarkan dunia dalam hati dia, maka kehebatan Islam akan tercabut dalam diri dia. Dia tak rasa Islam ni hebat, biasa je. Tak rasa dah benda perkara-perkara agama ni penting, dia tak rasa. Sebab apa? Dunia telah masuk, kehebatan dunia telah melepasi daripada kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dan begitu juga kerja sampai menyampaikan ni juga kita kena buat juga. Semua umat ini dipertanggungjawabkan di atas kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi takkan diutuskan lagi. Nabi adalah nabi yang terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi lagi. La nabiyya ba'di. Nabi kata tidak akan ada datang nabi selepas aku. Jadi kerja kenabian ni siapa yang kena buat? Ulama saja. Semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kena buat kerja ni, mengikut tentang kepahaman dia, ikut apa yang dia tahu. Sebab tu Nabi kata balighu anni walau ayah. Sampaikan oleh kamu daripada aku walaupun sepotong ayat yang kamu tahu, sampai. Apa yang kamu tahu? Allah berkuasa. Bagi tahu orang, Allah berkuasa lah. Jumpa kawan-kawan kan, mula-mula gurau pun tak apa. Kan? Sini siap bisik, nak bisik je. Allah berkuasa, makhluk tak berkuasa. Engkau ni aku tahulah tu. Tak apa, benda yang tahu ni lah kita cerita. Selama ni pun kita berniaga benda yang orang tahu juga. Milo, Maggi, nasi, tu benda sama. Tapi kita cakap tak? Milo ada, nasi ada lah. Benda yang sama. Orang yang berniaga dekat kedai makan pun sama juga. Dia buka. Nasi apa? Nasi padahal harga gitu dah lauk dia. Kan dia kata hari ni ada gulai pisang, ada gulai ni, ada gulai ni. Begitu juga kalau jual kat pasar ikan, sayur, sama juga tapi disebutkan lagi ikan. Asyik baik tak mati dalam keadaan tu. Kan kalau keluar kalam dia ikan, mana ada jaminan? Tak ada jaminan daripada, tak ada hadis pun mengatakan siapa yang mati di akhir kalam dia sebut ikan masuk syurga, tak ada. Tapi orang yang mati dapat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sebut dengan lafaz la ilaha illallah, ada jaminan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nak tengok mana yang kita nak kejar. Jaminan Allah atau jaminan selain daripada Allah. Kan? Yang belum tentu lagi kita dapat. Kita ingat hari ini makhluk yang boleh selesaikan masalah lagi, tak ada. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menyelesaikan segala masalah kita. Sebab tu tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita azam untuk kita hidupkan suasana keimanan seperti mana suasana di zaman Nabi SAW yang sentiasa mereka membuat halkah-halkah keimanan. Mereka duduk tak ada cerita pasal lain, mereka cerita pasal kehebatan kebesaran Allah. Tujuan untuk apa ya? Nak bantu dalam ibadat supaya dalam ibadat tidak ada ingat perkara lain. Tu tujuan dia, tujuan utama nak jadi hamba yang betul. Nak laksanakan ibadah. Ibadah tu apa? Satu peralatan perantaraan yang Allah Ta'ala beri kepada hamba dia sebagai untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu solat ni satu amalan yang power. Solat ni amalan yang besar sekali. Sebab apa? Nabi mengatakan as-salat mi'rajul mu'min. Solat itu mi'raj bagi orang mukmin. Umat terdahulu tak dapat. Umat ni dapat. Antara solat tu terus dia boleh jumpa dengan Allah. Tak payah ada perantaraan. Nabi-nabi terdahulu, umat-umat dia nak minta apa-apa semua kena jumpa Nabi. Nabi tolong mintakan aku ni, aku nak ni, aku nak. Nabi dia akan mintakan. Tapi umat akhir zaman, umat Nabi SAW dikurniakan amalan sembahyang. Sejauh mana tawajuh kita dalam sembahyang, sejauh itulah penerimaan amal kita, amal sembahyang kita yang Allah terima. Sebab itulah dia berkait rapat dengan keimanan kita pada Allah. Sejauh mana iman kita betul pada Allah, sejauh itulah amal kita diterima oleh Allah. Sebab tu setengah ulama mengatakan la tasihul ibadati illa ma'rifatil ma'budi. Tidak sah ibadat seseorang itu selagi mana dia tak mengenal siapakah Tuhan dia. Sebab tu perlu kita nak kenal Tuhan, kena sebut dah banyak kali. Kena sebut. Lama Allah Ta'ala buka jalan untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya rasa cukup setakat ni. Mudah-mudahan kita semua buat azam. Azam mulai sekarang ni, bukan esok.
Sekarang ni kita berazam untuk kita ubah kehidupan kita, hidupkan suasana kehidupan zaman Nabi SAW. Adanya orang yang sentiasa berpesan di antara satu sama lain yang menceritakan tentang keimanan dan hidup masjid kita ni 24 jam. Masjid cantik-cantik buat apa? Aircon banyak ni tak hidup 24 jam buat apa? Lebih robohkan balik je. Masjid fungsi dia apa? Untuk hidupkan amal. Fungsi untuk hidupkan amal, bukan sekadar untuk kesesan. Masjid Nabi SAW di zaman Nabi SAW, dinding dia semua pelepah tamar, batang-batang tamar, bumbung pelepah tamar je. Lampu pun tak ada. Lampu datang tahun 9 Hijrah, pelita, bukan lampu. Itu pun terang mana pelita. Tapi amalan dia macam mana? Daripada negeri dipanggil Yathrib terus berubah menjadi Madinatul Munawwarah, bandar yang bercahaya, bukan bercahaya pasal lampu. Terang lagi kalau zaman Nabi, kalau adalah suasana taman ni dekat zaman Nabi, inilah paling terang. Inilah paling terang sekali dekat tempat Madinah tu. Ni zaman Nabi tak ada lampu, tak ada apa, tapi dipanggil bandar yang bercahaya. Bercahaya apa? Cahaya keimanan, cahaya agama telah tersebar daripada bandar Madinah. Dan banyak orang dapat hidayah seluruh dunia, boleh dikatakan seluruh pelosok dunia ni mendapat hidayah asbab daripada Masjid Nabawi yang hidup pada zaman Nabi SAW. Sebab tu hari ni juga kita kena susun jadual untuk hidupkan masjid kita 24 jam seperti mana masjid Nabi SAW. Ada yang orang yang buat ibadah, ada sekarang ni mungkin pukul 5 waktu di siang ni semua ramai ada, tapi malam balik kan. Okey, lepas ni kosong pukul apa? Pukul 11 kan kosong. Pukul 11 siapa nak tunggu sini? Kalau sanggup boleh bagi 2 jam, 2 jam lah. 11, 1 siapa? 1, 2, 1, 3 siapa? 3, 4 sampai subuh. 24 jam tu ada orang yang semayang, ada yang sujud. Ini motif masjid sebenarnya. Ini tempat tujuan nak buat masjid ni, nak hidupkan amal agama 24 jam. Ada je amalan ni, hidup je amalan Masjid Nabawi ni. Allah Ta'ala jadikan asbab taman Masjid Surau Ihsaniyah ni asbab hidayat seluruh alam. Orang tengok masjid, orang tengok surau Ihsaniyah ni terus dapat hidayat. Tengok surau ni terus rasa semangat nak semayang. Malu pula tak semayang. Ini semua Allah Ta'ala boleh jadikan. Kalau kita jadikan masjid kita seperti Masjid Nabawi, sama-sama kita fikir, dan tak pernah pun perkara ni dimesyuaratkan dalam minit. Betul tak? Ada tak? Tak ada kan? Tak pernah masuk dalam minit. Mesej AJK, mesyuarat agung ke, mesyuarat apa ke, berapa jumlah kehadiran sembahyang zuhur, ada tak? Tak ada kan? Asar berapa? Yang paling besar malam lepas isyak, berapa orang yang tunggu kat masjid? Tak pernah kita petikaikan. Ni zaman Nabi semua ada. Nabi tinggal siapa yang akan bertugas lepas ni, siapa yang jaga ni, siapa yang jaga ni, waktu ni siapa yang ada. 24 jam masjid telah dihidupkan. Ini fungsi masjid. Hari ni kita buat masjid ni masjid waktu je. Masjid waktu. Setengah yang lebih teruk waktu dia waktu lain pula. Waktu rajin datang, waktu tak rajin tak datang. Itu lagi masalah. Waktu rajin datang waktu juga, semai waktu. Saya datang semai waktu je. Waktu apa? Waktu rajin saya datang, waktu malas saya datang. Ini pun tak maulah. Kita nak setiap waktu masjid kita hidup dengan amal. Sebab itulah hari ni ulama-ulama ramai risau tentang bagaimana kita nak hidupkan masjid kita 24 jam. Dengan kita hidupkan 24 jam masjid, insya-Allah bala bencana akan terangkat. Tidak ada perkara lain untuk selamatkan dunia ni dengan perantaraan amalan agama. Kalau kita nak selamatkan kampung kita, nak selamatkan Taman Seri Rombau fasa 1 ni, 1 ke 3 ke 2 ni? 3. Nak selamatkan fasa 3 ni, hidupkan masjid 24 jam. Insya-Allah kita yakin dengan sebenarnya kalau hidup seperti mana Masjid Nabi SAW, insya-Allah fasa 3 ni diselamatkan. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang suka datang, sifat cinta tu datang. Kan selagi mana kalau kita nak tahu tanda tak tanda sempurna tak sempurna iman kan, kita tengok kalau masih ada puak-puak, ni puak A, puak B ni, mana fasa 3 ni bermasalah. Masih dekat ini puak dia. Ini memang fasa 3 memang bermasalah. Kalau ada kat setiap kampung tu bermasalah. Tak kena dengan firman Allah. Allah kata innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alahumur rahman wudda. Siapa yang beriman dan beramal soleh, kami akan jadikan dalam hati mereka sifat kasih sayang. Tak pilih bulu. Hayyin layyin, lemah lembut. Tengok orang suka je.
Nampak manusia suka, dia tak pilih bulu. Kulit hitam ke, kulit putih ke, kulit kelabu ke, satu, sama saja. Kan? Ini dia, ini sifat yang kita kena hidupkan. Apabila hidupnya sifat ni, syaitan akan lari daripada kita. Syaitan tak berani nak dekat dengan kita. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, apabila dia lalu di satu lorong, syaitan dah tak berani lalu. Ini kita ni, kita lalu syaitan tunggu-tunggu. Sayyidina Umar lalu, kalau dia dah lalu satu jalan tu, syaitan tak berani lagi lalu jalan tu. Ni kehebatan keimanan daripada Allah. Dia dah lalu situ, syaitan tak berani lalu. Kalau kita lalu, standby, syaitan tunggu. Ajak jom kan? Ni dia. Sebab itulah hari ni sama-sama kita kena fikir, hidupkan masjid kita seperti mana Masjid Nabawi. Hidupkan 24 jam. Buat shift. InsyaAllah, mudah-mudahan. Kan? InsyaAllah, kita azam semua insyaAllah. Semua azam insyaAllah. Kan? Baik, saya cukup setakat tu. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang silap saya pun maafkan kelemahan diri saya sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina wahdina wahdina sajami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina siratakal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.